Selamat pagi dan salam sejahtera bersama saya Rita Alisius Malik dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 26 Jun. 99% penagih dadah di Sabah dikenal pasti terlibat dalam pengambilan dadah jenis sintetik iaitu syabu yang mengakibatkan gangguan mental dan hilang kawalan, malah lebih buruk membawa kepada terjebak dengan kegiatan jenayah. Gusar dengan statistik ini, Kementerian Dalam Negeri menerusi Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK terus memperkasa usaha menangani permasalahan dadah di negara ini. Kebanyakan pengguna dadah di Sabah ini menggunakan dadah jenis sintetik dan sudah tentu yang mempunyai kesan yang serius pada pengguna dadah jenis ini. Sebab itu kita berharap melalui kerjasama dengan semua agensi termasuk polis dan agensi-agensi lain kita dapat menangani bersama masalah dadah di Sabah dan juga di dalam negara ini. Datuk Jonathan berkata demikian kepada media selepas merasmikan Hari AADK bersama masyarakat di Dewan Masyarakat Ranau. Datuk Jonathan yang juga Ahli Parlimen Ranau berkata, penganjuran program ini bertujuan memberi kesedaran mengenai ancaman dadah selain merancang tindakan holistik membendung permasalahan dadah. Dalam pada itu, ibu bapa disaran sentiasa memantau aktiviti anak-anak bagi mengelak terjebak dalam penyalahgunaan dadah. Warga Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB diingatkan agar menjalankan tanggungjawab dengan penuh dedikasi, amanah dan berintegriti. Ia penting bagi memastikan perkhidmatan yang disediakan berjalan lancar, berlandaskan peraturan dan perundangan yang ditetapkan. Menyedari kepentingan integriti dalam kalangan penjawat awam, Kementerian Pembangunan Luar Bandar mengadakan program Minggu Integriti KPLB bermula 20 hingga 28 Jun ini. Pelbagai pengisian diadakan antaranya ceramah integriti oleh SPRM, ceramah disiplin oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri, gotong royong dan senam robik. So dalam pengisian yang telah kami buat sepanjang minggu itu, kami telah mengadakan ceramah integriti. Kami jemput daripada SPRM dan juga ceramah tentang disiplin dan kaki tangan. Kami jemput dari Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah. Dan seterusnya kami mengadakan satu gotong royong di Kementerian Pembangunan Luar Bandar untuk memberikan satu inisiatif dan semangat untuk kaki tangan, untuk berusaha dan amanah dan juga menjaga aset-aset yang ada. Norlija ditemui RTM selepas program Terjemahan sempena Minggu Integriti KPLB dan pejabat-pejabat daerah di Putatan. Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM diminta bekerjasama dengan pelbagai pihak termasuk Sabah Electricity Sendirian Berhad SESB menerusi jalinan kerjasama sedemikian membolehkan penduduk kampung khususnya di luar bandar menikmati perkhidmatan yang disediakan SESB. Pengarah UPPM Datuk Mat Bali Musa berkata sehingga kini terdapat 73 pejabat UPPM seluruh negeri. Justru beliau yakin jalinan kerjasama antara UPPM dan pelbagai pihak di seluruh negeri dapat menjayakan program tanggungjawab sosial korporat CSR dan aktiviti kemasyarakatan yang memberi manfaat kepada rakyat. Untuk kita memastikan supaya UPPM menjadi perantara sebagai perantara antara kerajaan, SSB dan juga UPPM inilah untuk kita menyalurkan pelbagai maklumat kepada gulungan para pengguna kita lah. Kita akan terus berganding bahu dalam memastikan supaya kerjasama ataupun kolaborasi ini kita dapat teruskan. Datuk Mat Bali menyatakan demikian kepada media selepas Majlis Ramah Mesra SESB, Zon Sandakan dan UPPM Sandakan disandakan. Sementara itu, Timbalan Pengurus Pembahagian Perkhidmatan Pengguna SESB Fauzia K. Hamid menyifatkan kerjasama seumpama membantu SESB mendekati golongan sasar khasnya di luar bandar. Kita mohon seluruh jentera UPPM ni, seluruh Sabah dapat membantu kami untuk berhubung terus dengan pengguna-pengguna di kampung. Beralih kepada perkembangan semasa COVID-19, angka jangkitan harian terus meningkat dengan 192 kes baharu iaitu peningkatan 22 kes berbanding hari sebelumnya. Bagaimanapun tiada kematian direkodkan.
Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, catatan angka jangkitan harian yang tinggi ini banyak dipengaruhi oleh jumlah jangkitan yang semakin bertambah di kawasan pusat bandar yang berpenduduk padat antaranya Kota Kinabalu, Penampang dan Sandakan. Bagaimanapun secara keseluruhan lebih banyak daerah merekodkan penurunan kes baharu berbanding daerah yang merekodkan pertambahan. Sebanyak 6 daerah merekodkan penurunan kes berbanding 8 daerah yang merekodkan pertambahan kes, manakala 12 daerah lagi tidak merekodkan sebarang kes baharu. 186 kes baharu direkodkan dalam kategori 1 dan 2, terdapat 2 kes dalam kategori 3, 3 kes dalam kategori 4, manakala 1 kes dalam kategori 5. Seterusnya, ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi Sabah. Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia akan mewujudkan 6 buah sekolah tahfiz di 6 zon seluruh negeri. Inisiatif itu bertujuan memberi peluang kepada generasi muda untuk melanjutkan pengajian dalam bidang keagamaan sekaligus melahirkan generasi berilmu berlandaskan ajaran Islam. Yang di-Pertua Usia Datuk Sairin Kano berucap menyampaikan ucapan dasar sempena Perhimpunan Agung Tahunan Perwakilan Usia kali ke-35 di Menara Usia Kota Kinabalu. Perhimpunan dihadiri 324 perwakilan usia seluruh negeri. Dalam pada itu, Datuk Sairin mengingatkan ibu bapa agar sentiasa memantau pergerakan anak-anak bagi mengelak terpengaruh dengan anasir negatif. Pelajar diminta memanfaat sebaiknya peluang melanjutkan pengajian ke luar negara yang ditawarkan kerajaan. Ia bagi membolehkan pelajar menuntut ilmu dalam pelbagai bidang dengan lebih mendalam. Pengerusi Pertubuhan Kebudayaan Kesenian Bajau Sempurna Datuk Seri Nasir Tun Sakaran yakin dengan penguasaan ilmu dan kepakaran yang luas, mereka boleh menyumbang kembali kepada negara selepas tamat pengajian. Selain daripada bidang agama yang kita hantar anak-anak itu, kita juga menghantar dalam bidang ini perubatan. Alhamdulillah pencapaian mereka amat menggalakkan sekali kerana di antara yang kita hantar yang mereka telah mencapai kejayaan dalam bidang ini perubatan itu seramai 185 orang. Datuk Seri Nasir berkata selepas merasmikan Majlis Graduasi 38 pelajar pra-universiti SMK Agama Tun Sakaran di Semporna. Majlis menyaksikan seorang pelajar tingkatan 6, Farah Nur Nabilah, menerima anugerah Mumtaz Harapan STPM atas prestasi cemerlang dalam bidang akademik dan kokurikulum. Rasa bersyukur sebab selama ni belajar 3 tahun dengan kami lagi ni digelar batch COVID, banyak sangat dugaan. Akhirnya hari ini tercapai juga impian untuk menjadi pelajar cemerlang. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK sedang menangani masalah peningkatan populasi anjing liar yang mewujudkan kebimbangan orang awam khususnya mengenai keselamatan dan kebersihan. Bagaimanapun ketika ini, kompaun yang tersedia tidak mampu menampung lebih daripada 30 ekor anjing dalam satu masa. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Noliza Awalib memberitahu DBKK telah mengenal pasti beberapa kaedah yang boleh diguna pakai, antaranya proses pemandulan bagi mengawal populasi anjing liar, namun ia masih dalam peringkat penelitian kerana membabitkan kos yang tinggi. Dalam pada itu, beliau menggalakkan penglibatan badan bukan kerajaan NGO dan Persatuan Pencinta Haiwan bagi bersama menangani masalah tersebut. Beliau berkata demikian dalam jamuan makan DBKK bersama media di Kota Kinabalu. Dalam majlis sama, Datuk Noliza mengumumkan 20 kios jualan bakal dibuka di laluan Skybridge Kota Kinabalu. Pembukaan kios berhawa dingin tersebut akan melibatkan 20 penjual tempatan termasuk satu gerai khas bagi inisiatif Kitar Semula.
Usaha ini dilihat dapat membantu peniaga kecil tempatan untuk terus maju sekaligus menarik kehadiran lebih ramai pelancong. Jejantas sepanjang 400 meter ini menghubungkan laluan pejalan kaki berbumbung menuju ke beberapa pusat beli belah iaitu Oceanus Mall, Api-Api Center, Warisan Square dan Kompleks Asia City. Sukan antara platform terbaik bagi menyatu padukan masyarakat pelbagai kaum di negeri ini selain menjadi medium melahirkan individu sehat dan cergas. Adun Apas, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata menerusi aktiviti sukan, masyarakat pelbagai kaum dapat bersama-sama menyertainya tanpa mengira perbezaan agama, bangsa dan budaya. Dapat mengurangkan bebanan ataupun tekanan kehidupan kita setelah kita menghadapi pandemik COVID-19 yang mana kehidupan kita begitu terbatas dan dalam suasana yang penuh dengan kesukaran. Sekurang-kurangnya apabila kita dapat menganjurkan program Sukanika ini ialah satu program kekeluargaan yang akan menceriakan kehidupan kita. Di samping kita bergembira, kita juga dapat merapatkan kembali silaturahim. Datuk Nizam ditemui pemberita selepas merasmikan Sukaneka, Pusat Daerah Mengundi PDM Apas di Padang Sekolah Kebangsaan Kuala Apas Tawau. Sukaneka melibatkan penyertaan 7 lokaliti dalam kawasan PDM Apas ini mempertandingkan 13 acara sukan. Dalam pada itu, Datuk Nizam memaklumkan pihaknya akan mengajukan sukan muhibah melibatkan 23 PDM dalam kawasan Parlimen Tawau. Sukaneka berkonsepkan kerjasama, kesatuan dan kekeluargaan akan dipertandingkan dalam acara sukan yang dianjurkan. Berita Pagi Sabah edisi Ahad 26 Jun berakhir di sini. Saudara, kes jangkitan COVID-19 semakin meningkat. Justru jangan alpa dan leka. Terus amalkan kawalan kendiri. Kita jaga kita. Saya Rita Alisius Malik. Salam hormat.